Jadi untuk video kali ni saya nak dan macam mana nak lukis. Saya rasa filem ni satu apa ni yang bagus lah, software yang bagus. Jadi ini adalah dia punya lintah untuk full wave control rectifier yang saya dah lukiskan dan dah complete. Okey, jadi tugas awak kena lukiskan gambar ni, kita ni dalam awak punya ni. Okey. Jadi yang paling complicated kat sini awak kena settingkan pada bahagian pass kat sini. Bila awak dah lukis semua ni, ikutkan ni. Okey. Untuk bahagian pass ada setting untuk awak tengok ya, bila klik pada pass ni dia akan keluar 1 dengan 0. 1 ni 1 hingga 5 volt. Jadi kita pilih 1 je. Okey, untuk low state ni 0. Frekuensi 50. Duty cycle ni saya letak 0.1. Untuk delay dia, phase delay dia, okay, dia ada sikit formula yang awak kena letak kat sini. Jadi formula yang saya dah letak kat sini, dia punya formula dia dalam buka kurungan pi bagi 4, kemudian tutup kurungan, kemudian slash bahagi buka kurungan 2 kali pi kali 50 tutup kurungan. Okay, kenapa saya buat pi bagi 4? Sebab ini adalah contoh untuk waveform 45 degree. Jadi pi ni kita tahu nilai dia 180. Jadi bila 180 bagikan dengan 4 dapat 45 degree. Okey. Kemudian kenapa kena bahagi 2 kali pi kali 50? So 2 kali pi kali 50 ni adalah formula untuk omega. Kalau awak ingat lagi, terbentuk macam W tu ataupun kita panggil omega. Jadi omega ni adalah formula dia 2 kali pi kali f. F adalah frekuensi, frekuensi adalah 50. Jadi omega ni unit dia adalah radian per saat. Okey, omega unit dia radian per saat. 180 bagi 4 ni dia dapat nilai dalam bentuk sudut. Okey, dalam bentuk degree. Jadi dia dalam bentuk 45 degree. Jadi kalau awak ingat balik, boleh recap balik. Untuk convertkan degree kepada radian. Dulu belajar matematik ada kan, convertkan degree kepada radian. Radian ni dalam bentuk saat untuk masa. Okey. So awak kena kalikan, contoh 45 kalikan dengan pi bagi 180, so dia akan dapat certain jawapan. Unit dia sekarang dah jadi radian. Jadi apabila radian bahagikan dengan radian per saat, okey, awak boleh cuba radian bahagikan dengan radian per saat. So radian dengan radian tu dia akan terpotong, terhapus. Jadi yang tinggal adalah saat, unit saat. Sebab tu kita nak unit dia dalam saat. Jadi kat sini sekarang dia punya delay dia untuk phase angle dia ataupun firing angle dia 45 degree. Untuk T1 dan juga T4. T1 dan juga T4. Okey, untuk T2 dan juga T3. Okey, T1, T4 ni dia kongsi dia punya fast dia. T2 dengan T3 bila awak setting dia ada lain sikit. Yang atas ni semua sama. Okey, untuk phase delay, okey, dia ada beza sikit. Jadi untuk phase delay dia punya formula dia adalah ada tambah pi kat sini. Pi tambah pi bagi 4 bahagi yang belakang sama. 2 kali pi kali 50. So sebab apa kita letak pi kat depan ni? Sebab bila tambah, tadi dia dapat 45 degree. 45 tambah 180 dia akan dapat delay dia berapa? 180 tambah 45, 225 degree. 225 degree. Jadi kita tahu untuk full wave dia ada dua side, positive side dengan negative side. Jadi untuk 45 degree tadi tu untuk positive cycle. Okey. Kalau untuk 225 dia untuk negative cycle. Sebab kita nak guna dua-dua kan, untuk positif dengan negatif. Sebab tu kita kena anjakkan kat sini, tambahkan 180. Itu cara setting dia lah.
So untuk setting ini untuk pulse T2 dengan T3. Okay. Untuk supply kat sini VAC, untuk lead sheet yang saya bagi unit dia 90. Itu adalah untuk RMS 90 volt. Jadi bila tukarkan pada bentuk VPIC, okey, awak pun tahu kan nak tukarkan dia dah dapat lebih kurang 127.3 volt. Okey, so ambil nilai ni 127.3 volt. Sebab awak pun dah buat calculation, inilah jawapannya. Dan untuk radian per second tetap 2 pi 50, 2 kali pi kali 50. Dan kat sini tidak ada untuk phase, kita tak ada setting, kosong ni. Okey, itu untuk setting supply. Untuk load dalam lab sheet dia tunjukkan 50 ohm. Okey, 50 ohm. Okey, kat sini ada probe. Okey, probe kat sini tugas dia adalah nak hubungkan antara demultiplexer dan juga oscilloscope. Jadi dekat probe ni bila kita klik, dia asalnya dia kosong lah. Asalnya dia kosong, tapi kita sekarang ni probe ni, contoh saya letak 5 parameter yang saya nak ukur, iaitu yang pertama V source, yang kedua resistor tapi voltage, V output ni resistor ni pada load. Yang kedua resistor juga tapi saya nak tengok current. Yang ketiga saya nak tengok pulse T1 dan T4. Dan yang kelima saya nak tengok pulse pada T2 dan juga T3. So kat sini boleh tengok ada 5 waveform yang akan keluar nantilah dalam oscilloscope. Kemudian multiplexer ni pun awak kena setting, boleh setting kepada berapa output. Kat sini saya dah setting 5, okey. Dan scope, kalau awak tak setting dia ada satu saja. Jadi nak setting untuk scope, pergi kat sini gambar tangan yang ada gambar tangan tunjuk kat kertas ni, scope parameter, klik. So number of load awak boleh letak 5. Okey. Alright. Jadi ini adalah bentuk waveform dia. Semula dia bila awak klik OK semua, dia akan keluar macam ni lah. Susunan pun kita dah susun pada probe tadi. Okay. Jadi gambar ni exactly sama macam yang kita akan buat dekat makmal. Jawapan dia sama. Memang baguslah guna ni. Relax ni Alright, so bila kita keluar waveform macam ni, kita klik pada output ni yang penting. Tengok berapa cycle kita tengok, lagi banyak kita tarik, lagi banyaklah waveform keluar. Contoh kita ambil, saya ambil kat sini. Ini bentuk dia kan. Supply, V output, I output, pulse 1, pulse 2. Okey, contoh. Sekarang ni saya keluarkan kat sini ada parameter yang akan keluar bawah ni. Kalau awak tak klik dekat sini, dia tak keluar lah. Okey, bila awak klik dia akan keluar. Di gambar ni atas ni. Okey. So, awak boleh setting dekat sini bahagian min, purata. Jadi yang awak kira tu dekat apa ni, yang awak dah kira dah hantar V out ni bersamaan dengan average ataupun min. Okey, V average. Jadi V average dia bila saya aktifkan kat sini, dia akan keluar sini. Okay, dia akan keluar kat sini. Jadi jawapan yang pertama untuk ni V out ni, bila saya aktifkan dia akan dapat lebih kurang 67 volt. 67 volt. Dan untuk I out dapat 1.34. Okay, tengok balik yang awak dah kira, jawapannya betul tak untuk 45 degree. Okay, untuk 45 degree. Okay, kat sini ni saya ambil kawan-kawan awak punya, dapat 69 dengan 1.38. Kenapa berbeza? Beza sikit je. Yang situ 67, sini 69. Jadi tak ada masalah. Cumanya ada beza ralat sikit lah. Bila ada setting, kalau lagi tepat, mungkin boleh dapat lagi bacaan lagi bagus lah. Okay. Okay. Jadi yang isu kita tak dapat output, nak tengok output, nak samakan dengan tu dah tak ada masalah sebab dah ada keluar kat sini. Ini untuk 45 degree. Okay. Jadi awak boleh copy gambar gelombang ni dengan
data ni sekali, masukkan dekat Word. Awak copy, masukkan dekat Word lah. Boleh Alright. So kalau nak buat contoh cycle yang lain, contoh 90 degree. Jadi apa yang awak kena buat, awak kena setting balik pulse ni pada sini lah. Nak dapatkan 90 berapa? Pi bagi 180 bagi 2. So kena tukar kat sini tu 2. Bagi 2. Okey, dekat T2, T3 ni pun kena tukar. Okey. Bila dah tukar, awak boleh simulate balik sekali. Start. Simulate. Tarik. Kalau ada 10, 10 lah nak tengok cycle. Okey. Jadi waveform dah berubah, dah jadi macam ni. Okey, waveform dia dah jadi macam gini. Tengok jawapan. Lebih kurang sama tak dengan teori yang awak kira. So jawapan dia dapat 39.5. Current 0.79. 39.5 dengan 0.79. Okey. So untuk kat sini 90 awak kira dapat 40 volt. Current 0.8. Lebih kurang kan? Okey, so boleh pakai. Okey, dan seterusnya Jadi awak terus buat untuk firing angle yang seterusnya lah. Untuk practical work bahagian B, yang ini A. Okey, bahagian B ada RL load. Untuk R load, awak boleh tambahkan induktor lah. Sebab yang kedua ni kan dia ada inductive load kan. So awak tambahkan induktor, kemudian buat macam yang tadi juga sama. Pastikan induktor tu kena tahulah berapa nilai dia. Berapa nilai induktor? Bila kita masukkan kat sini, tengok 100 mH. So awak kena setting lah 100 M. Okey. Kemudian tengok supply dia berapa yang awak pakai. Adakah 90? Takut lain nanti. Sebab saya tengok tu ada yang kira guna 45. Ini 90. Ini 90. Tapi bila tengok pada kotak waveform, kotak table. Okey, ni dah 45 pula. Tengok betul-betul Kalau 45, awak pakai 45, awak guna 45. Tak payah guna 90. Okey, tapi 45 RMS. Pastikan tukar dulu. Okey, so lepas tu dah siap semua, boleh buat identification dengan reaction lah. Jadi, saya rasa itu saja penerangan saya. Jadi harap-harap awak boleh cuba fahamkan sebab lab ni kena software ni kena buat sendirilah baru boleh tahu. Saya bagi guideline ni yang terutama setting untuk angle tadi tu. So itu saja untuk hari ni. Awak boleh refer video yang saya bagi ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.